Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'u wa alahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nawayna at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuk بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرة ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعته يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى شيخنا وعلى ما نوى قطب الزمان وأولياء الله الصالحون بنيتهم وعلى نيتهم وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang ada pada kita ini, kesempatan umur, tenaga, kesihatan dan peluang yang ada, masa dan segala-galanya kita gunakan untuk kembali kepada alam akhirat, bekalan kita untuk akhirat, bekalan jalan menuju ke syurga Allah Ta'ala dengan panduan ilmu dan juga majlis, dan kita mencintai sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan ketaatan kita, ketakwaan kita dan mengikut sunnah Nabi SAW akan mendapat syafaatnya di akhirat nanti dan mendapat rida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Daripada kitab Al-Adabul Mufrad jilid yang kedua, karangan Imam Muhammad Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, terkenal dengan imam, dikenali sebagai Imam Bukhari. Kitab adab, kita muka surat 99, tajuk 199, muka surat 99. Bab pada menyatakan suqyil ma'. Suqyil ma' iaitu beri minum. Dibuat tajuk khas beri minum oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadis daripada Al-Lais. Lais daripada Tawus an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, adhunnuhu rafa'ahu syakka Laithun qala fi ibni Adam 60 wa 30 mi'ati sulama aw azmin aw mafsil ala kulli wahidin fi kulli yawmin sadaqah kullu kalimatin tayyibatin sadaqatun wa 'aunur rajuli akhahu sadaqatun wa syarbatu minal ma'i saqiyiha sadaqatun wa imatatul adha 'anit tariqi sadaqah. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma katanya, aku mengira dari dia merafakkannya. Jadi syak perawi Imam Lais, dia syak mungkin hadis ni sampai pada Nabi. Mungkin juga kata-kata Abdullah bin Abbas. Kalau sekadar ucapan Abdullah bin Abbas, kita sebut dia sebagai hadis mauquf. Kenapa? Perkataan sahabat selari dari sudut makna pengajaran sama dengan hadis, maka kita kata hadis mauquf. Kalaulah hadis ni sampai pada Rasulullah, ini ayat Nabi, berarti kita sebut hadis marfu'. Marfu' maksudnya sampai pada Nabi, memang ayat Nabi. Tapi lebih selamat di sini, lebih selamat kita kata hadis mauquf, kata-kata Abdullah bin Abbas. Kenapa? Kita bimbang kalau kita kata ini hadis Nabi, tapi sebenarnya tidak, yang betulnya tidak, kita silap. Takut-takut
termasuk dalam hadis yang Nabi sebut, siapa yang berkata apa yang bukan dariku, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kadzaba alayya, siapa yang bohong terhadap perkataanku, maksudnya aku tak cakap, dia kata aku cakap, maksud Nabi. Itu bohong pada Nabi. Maka dia booking tempat dalam neraka. Jadi kalau kita syak macam tu, lebih baik kita kata ini kata-kata Abdullah bin Abbas. Tapi walaupun bagaimanapun, kalau tersilap, Allah maafkanlah. Kan? Tapi yang sengaja-ngaja itu yang berdosa. Apa dia? Dia mengatakan, kata Abdullah bin Abbas, kalau ini ayat Abdullah bin Abbas, fi bani Adam, pada anak Adam ini, anak Adam maksudnya manusia, disebut sebagai anak Adam. Situn, berapa situn? 60. Wa thalathu mi'atin, berapa? 300. Dia sebut 60 dulu. Kalau ada sa, dia sebut sa dulu. Yang angka 1, itu baru puluh, baru ratus. Kok tu bahasa Arab ni. Kan kita pening lah anak-anak ni kan. Kita sebut ratus yang besar dulu, dia sebut yang kecil dulu. Situna 60 dan 300, berarti 360. Pada anak Adam ni ada 360 sulama. Sulama ni sendi tulang. Sendi tulang. Au azmin, azmin makna tulang. Au mafsal sendi lah juga. Join. An kulli wahidin, ala kulli wahidin fi kulli yawmin sadaqah. Setiap satu sendi itu, 360 tadi, setiap satu sendi itu memerlukan sedekah pada setiap hari. Setiap hari dia nak makan vitamin. Vitamin dia sedekah. Dia nak supaya tuan dia buat sedekah untuk dia. Kan? Maksudnya dia nak ambil pahala sedekah. Setiap tulang tu. Ni mana? Ujung jari, satu jari dah ada 1, 2, 3 sendi. Satu jari. Kan? Itulah sendi tulang semua badan kita, tambah tulang belakang, join itu. Nabi kata ada 360. Semuanya memerlukan pahala sedekah. Tiap hari nak pahala sedekah. Kalau kita tak bayar pahala sedekah kat dia, seolah kita jadikan dia buruh paksa. Tahu buruh paksa? Kita paksa dia buat kerja, kita tak bayar gaji. Dia minta gaji dia ni. Okey, ulang tadi pada hadis Nabi, pada anak Adam ada 360 sendi atau tulang, setiap satu itu pada setiap harinya memerlukan pahala sedekah. Kullu kalimatin, dari mana nak dapat pahala sedekah tu? Kalau cakap benda yang baik, cakap perkataan baik, apa je lah yang baik, yang tak terlibat dosa, semua baik. Yang tak terlibat dosa, semuanya baik. Walaupun tak semestinya baik itu Quran je, tak mesti baiknya hadis je, zikir je. Kadang sembang tanya apa khabar, benda baik, boleh menambat silaturahim. Boleh jadi. Apa je benda yang tak terlibat dosa, itu kalimah tayyibah, benda yang baik. Wa'au itu dikira sedekah, itu dah kira satu sedekah. Wa'aunur rajul, aun mana aun apa dia? Tolong, bantu. Aun makna tolong. Pertolongan rajuli, seorang lelaki, akhahu, dia tolong saudara dia. Itu juga sedekah. Tolong apa? Macam-macam. Tolong angkat, tolong tunjuk jalan, tolong apa segala tolong, itu semua dikira sedekah. Pahala sedekah, satu pahala sedekah. Wasyarbatu minal ma', syarbah makna minuman. Daripada air. Minal ma', daripada air. Bagi minuman daripada air. Yasqiha, yang dia bagi minum. Satu minuman daripada air yang dia bagi ke orang minum, itu juga sedekah. Termasuk tolong tuang. Dia bukan air dia pun, air orang, dia tolong serve je, itu dapat pahala sedekah juga. Wa imatatu, imatah membersihkan, membersih, buang bersih. Dia duduk ada tengah jalan, kita buang, bagi selamat. Imatah, menyingkir, bahasa betulnya tu, menyingkirkan. Al-adha, gangguan, benda yang mengganggu, menyakit orang lain. Paku, batu, apa je yang bahaya-bahaya tu.
adha anit tariq, daripada jalan laluan orang, itu juga sedekah. Kita jalan-jalan, tengah jalan ada macam paku ke, berhenti ambil buang, itu juga sedekah. Jadi itu semua sedekah. Sebagian ulama mengatakan, ya memang sedekah. Terkadang perbuatan tadi yang terlibat tulang hanya part tertentu, bahagian tertentu. Contoh cakap benda baik, sini je terlibat, kan? Dan yang ni dia bekerja buat sedekah. Kaki tak jalan, takkan orang cakap kaling kaki, jari-jari semua jalan gitu. Jadi kurang lengkap lah, tak dapat keseluruhan. Kaki kata aku tak dapat pun. Keseluruhan tu nak bagi dapat lengkap sekali, buat je semua dapat. Apa dia? 2 rakaat waktu duha. Semua lengkap, vitamin semua dapat. Ujung badan kita tang mana pun dia kira. Sebab semayang semua gerak kan. Kaki, jari, lipat kono, lipat kono ni, semua jalan. Puas hati semua aku dapat. Kalau tidak, mulutnya dapat. Tolong mungkinlah tangan ataupun mungkin kaki juga. Bagi minum, mungkin terlibat tangan. Buang barang bahaya juga terlibat mungkin tangan kaki. Tapi tang lain-lain, tang mulut dan sebagainya, mungkin tak apa nak terlibat. Tapi kalau semayang 2 rakaat, lengkap vitaminnya satu hari tu. Semayang 2 rakaat awal pagi. Itu sambungan daripada hadis yang seumpama ni dalam hadis Nabi. Hadis Nabi ada juga yang rupa macam ni. Nabi kata tasbih sedekah. Setiap pagi 360 memerlukan sedekah. Tasbih sedekah, tahlil, takbir, tahmid semua sedekah. Tapi dengan sembahyang 2 rakaat lengkap ke semua sedekah. Sebab semuanya bergerak dan berjalan. Cuma fokus Imam Bukhari ambil ni sebab berkaitan dengan yang lain banyak dah. Bab tolong orang ada hadis tajuk tentang tolong. Bab cakap yang baik dah ada tajuknya. Tapi bab bagi minum ke orang ni, dia buat tajuk khusus pula. Dia ambil satu bahagian tu. Jadi bagi minum, Nabi kata afdalus sadaqah suqyil ma'. Semulia-mulia sedekah bagi minum ke orang. Kan? Itu bagi duit, bagi makan tak mulia lah. Tak, benda tu mulia. Sebab apa Nabi kata bagi minum ni mulia? Sebaik-baik, seafdal-afdal. Kerana semua orang nak air. Kalau kita bagi nasi, mungkin kawan tu allergic tak boleh makan nasi. Dia makan roti. Tapi tak ada orang yang tak boleh minum air. Tak? Yang sihat buga biasa ni, tak ada kata, saya allergic lah, tak boleh minum lah air ni je. Tak boleh minum. Tak ada kan? Kecuali air yang kopi apa semua tu lain lah. Ni umum yang ni, semua nak. Pokok pun nak. Kita tak minum, tuang kat pokok, minum dapat bagi pahala kat pokok. Kita bagi kat, tuang bagi kat jalan raya, mungkin kucing dapat minum. Dan sebagainya. Ya? Jadi, semua akan datang faedah air ni. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Allah Ta'ala sebut, kami jadikan punca daripada air, semua benda hidup. Punca daripada air, semua perlu pada air. Kan? Sebab tu Nabi kata, seafdal. Semua orang nak benda ni. Kan? Macam kita sedekah kat Mekah, kadang-kadang kita bagi sandwich. Ada orang memilih sandwich, tak apa, tak nak. Dia nak nasi. Kan? Tapi kalau bagi air, semua ambil. Malah ambil tu kadang-kadang 3-4 botol seorang. Jadi berarti semua air tu keperluan setiap waktu dan untuk semua makhluk. Tak. Bagi tak Islam pun pahala juga, kita dapat juga pahala. Sama. Nabi pernah sedekah pada musuh Nabi. Maksudnya orang yang bermusuh, tapi bukan dalam perang lah. Dalam tak perang, tapi dia bermusuh. Cerita Abu Rafi' yang saya cerita di sini kah? Abu Rafi' ni musuh. Sampai setelah peristiwa ni, Nabi upah, maksudnya suruh sahabat pergi misi macam mana? Macam James Bond lah, pergi bunuh dia. Bunuh. Tapi masa tu, sebelum Nabi hantar orang bunuh dia, dia hantar hamba dia. Abu Rafi' ni hantar hamba dia mai pada Nabi, suruh bagi hadiah kat Nabi. Satu jenis hadiah lah. Dan suruh doakan dia sakit. Dia sedang sakit, suruh minta doa kat Nabi. Doa bagi sihat, bagi ubat ni sikit. Jadi hamba dia pun datang bagi hadiah. Nabi tanya, dari siapa? Abu Rafi'. Aku tak boleh terima, aku tak nak terima hadiah daripada Abu Rafi'.
Sebab dia bermusuh, cari jalan nak bunuh Nabi je. Oh, tapi hamba dia kata, dia minta tolong engkau bagi ubat kerana dia sakit. Nabi cekak tanah je, ambil tanah. Nah, kau bawa balik tanah ni, suruh dia campur air, minum. Maksudnya, sedekah, doa sihat boleh. Dulu kita kata doa rahmat tak boleh, doa ampun tak boleh, doa berkat tak boleh. Tapi doa sihat boleh. Jadi dia pun bawa minum sihat. Tapi setelah tu Nabi suruh sahabat misi tertentu, Abdullah bin apa yang membunuh dia tu. Bunuh dia. Tapi dia kena tercantai tangan dia ni oleh Abu Rafiq masa lawan dalam rumah. Dia serang dalam rumah. Kena cantai tangan Abdullah bin apa ni? Malik apa? Lupa pula nama dia. Sahabat Nabi tu. Tercantai tangan, terjatuh bahu. Tinggal lekat dengan kulit ni. Terkulai. Terkulai macam tu. Kan? Dia sambil pegang jalan balik, dah selesai bunuh Abu Rafiq, balik pada Nabi. Balut apa semua balik pada Nabi. Beritahu Nabi dia sakit. Nabi suruh buka tengok, jatuh terkulai gitu. Tinggal kulitnya. Join dia terputus. Nabi ludah sapu. Terus dia ambil tangan, cantum balik, tak payah operation. Tak payah masuk bilik operation. Cap gitu, sapu tengok hilang darah, semua cantum macam biasa balik. Kuat lagi tangan dia. Kan? Mukjizat baginda Nabi, dia cerita dalam buku mukjizat yang kita baca dulu. Dia nak sebutnya bagi minum pada orang adalah semulia-mulia sedekah. Sebab semua orang nak, binatang nak, pokok nak, orang kafir, Islam semua nak. Kan? Semua boleh terima. Jadi kalau kita bagi makanan, orang milih-milih pula. Kan? Tapi maksudnya ada ketika keperluan orang pada makanan, tapi air tetap diperlukan oleh semua. Kan? Tengah ceramah pun nak air juga Haji. Ujung Haji hantar main air. Kan? Jadi itu dibuat tajuk khusus bagi minum kat orang. Kan? Masya Allah. Malah air yang telah dijadikan sabil, seperti kalau kami di Mesir dulu, nak pergi lorong-lorong, nak pergi jauh-jauh jalan kaki, dia orang ada buat labu-labu air tu, dia letak tiang besi, lubang-lubang, tak labu-labu air tu kan. Jadi kita zaman tu tak ada lah kula-kula ni, air kula tu, mesin tu. Jadi dahaga ambil tu, ngong-ngong tak balik. Kan, itu dia panggil air sabil. Para ulama kata haram engkau ambil air itu untuk wuduk. Sebab dia letak untuk orang minum. Kita ambil untuk wuduk tak boleh. Kalau tak ada wuduk, nak guna itu kena minta izin tuan, boleh saya ambil air wuduk. Boleh. Boleh tak apa? Tak boleh. Sebab dia bagi untuk minum. Itu air sabil dia sebut. Jadi banyaklah yang dibuat sabil macam tu. Jadi kita sekarang mungkin tak perlu macam tu. Tak air free kat mana tengah jalan ke, kat orang lalu banyak nak tak sekotak tu. Sekejapnya. Masya Allah. Jadi tengok masa di Mekah lah cukup laku lebat air ni. Haji kan, di Madinah tu masa saya pergi baru ni. Jadi memang tengah panas lah. Walaupun bulan 12 tapi cuaca tu panas. Matahari. Jadi orang yang tolak nak jual air tu, air satu botol RM1. Nampak dia ke sana ke sini, orang tak beli. Lepas tu bisik kat jemaah, ada siapa nak sedekah air, nak wakaf, nak sedekah sabil. Dia orang bagi satu kotak tu RM25 ya. RM24 ke RM25. Ada 50 botol kecil-kecil. Kan? Kita beli letak sabil, berebut orang sekejap habis tu botol. Tadi jual tak nak. Maksudnya benda tu orang dahaga tapi orang malas nak keluar RM1 kan. Beli sabil 25. Lepas pada tu jemaah kita nak bagi 100. Kawan tu kata habis satu troli aku, terima kasih. Kata. Habis sekejapnya. Itulah sedekah yang sangat mulia, sangat baik. Kan? Jadi air ni boleh kata tak membazir. Tapi kita cuma masuk dalam botol, campak, orang buang untuk sampah gitu je. Sepatutnya kalau nak buang botol tu pun kita tuang air. Tuang tak mana lah, kat pokok, kat tuang pergi habis, botol tu konyak, buang lah. Kan? Ni kita buang yang ada air. Itu jadi mazir. Sebab dalam botol, siapa nak manfaat? Binatang tak boleh minum. Kalau tuang ni, seorang dapat kat pokok. Kan? Dapat kat binatang. Jadi itulah disebutkan bahawa bab suqyal ma' sangat mulia, memberi minum pada orang. Masya Allah.
Bab seterusnya al-mustabbani. Mustabban maqala fa'al al-awwal. Bab pada menyatakan dua orang yang saling maki hamun. Dia ni hantam maki, kawan tu balas balik dua orang ni. Maka dosa apa yang mereka tuturkan adalah ke atas orang pertama. Orang pertama dapat dosa melungguk ke dia. Pasal apa? Dia yang mula provoke. Dia yang startnya. Kawan tu hangat hati, dia balas balik. Cuma kata ulama, orang yang balas ni juga dapat dosa, tapi dosa yang sedikit. Adapun yang paling banyak longgok pada kawan yang mula. Kan? Hadis marfu' daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, dua orang yang saling maki hamun, maka dosa apa yang diucapkan oleh kedua-duanya adalah ke atas orang yang memulakannya. Selama mana orang yang dizalimi tidak melampaui batas. Itu syarat dia. Maksudnya orang yang balas, dia mungkin tak dapat dosa ke dia kalau dia balas sekadar. Kawan tu maki dua perkataan, dia balas dua perkataan. Kalau kawan tu mula tadi dua, kita balas 10, tu sama banyak dosa dia. Kawan tu hangat hati, dia balas balik pula. Kawan ni longgok-longgok, jadi berebut dosa. Dua-dua melonggok dosa. Tapi kalau kawan tu tak balas, dia kena hantam maki, dia diam tak balas, maka pahala berganda kat dia. Pahala dapat. Pahala kesabaran, pahala dia tak membalas dosa dengan dosa. Kan? Jadi pahala yang banyak pada dia. Kan? Fa'alal bari ma lam ya'tadil mazlum. Dosa longgok pada orang pertama selagi mana dia tak buat zalim. Ni tak kawan tu maki, dia pergi hantam dengan penumbuk. Tu buat zalim. Tu dosa penumbuk, dosa lain pula. Kan? Tapi kalau dia boleh tahan, tak ni dia astaghfirullahalazim gitu je, maka pahalanya melonggok pada dia. Kawan tu longgok pahala, ada dosa, dia mengumpul pahala, kesabaran dan sebagainya. Maka malaikat akan memihak kepadanya seperti kisah Abu Bakar kan. Abu Bakar. Bila Abu Bakar jawab balik, malaikat pun cabut lari, setan dah mula datang, Nabi pun bangun lari. Hadis seterusnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi hatta ya'tadi al-mazlum. Lebih kurang makna sama. Dua orang yang saling maki hamun, maka dosa apa yang diucapkan oleh kedua-duanya adalah ke atas orang yang memulakannya, sehingga orang yang dizalimi melampaui batas. Kalau orang yang kena provoke tadi, dia buat benda lebih, dia pun dapat dosa sama. Seterusnya dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal adhu? Qalu Allah wa Rasul alam. Naqlul hadith min ba'd an-nas ila ba'd liyufsidu bainahum. Tahukah kalian apa yang dikatakan al-adhu? Yani makna adhu pembohongan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, mindahkan percakapan daripada sebahagian manusia kepada sebahagian yang lain dengan tujuan untuk menimbulkan kerosakan di antara mereka. Bawa mulut. Engkau tahu tak, aku dengar dia cakap macam tu. Macam ni. Kawan tu dah naik angin, mengamuk. Kan? Walaupun katalah contoh kita kata kan. Apa dia contoh? Contoh katalah kita perempuan kawan dengan seorang perempuan. Suami dia, katalah kita nampak suami ni berjalan dengan lelaki orang lain, dengan lelaki lain. Lelaki pula, perempuan lain. Suami jalan dengan perempuan lain. Kita nampak, kita teriak, saya nampak tadi ni jalan duduk dalam kereta sekali tu. Elok selamatkan dulu. Kan? Dah melarat itu dia urusan dia pergi cari sendiri lah. Kan? Ni kalau kita report, tah benda tu yang sah ke, atau benda tu tak tibat dosa ke, kan? Kita nampak dia jalan perempuan, rupanya dengan anak dara dia sendiri yang kita tak kenal. Rupanya dengan kakak dia, dengan adik dia. Kawan ni dah, dengan perempuan?
Ini tu, wah dah mula balik rumah dah bergaduh besar. Ini kita buat mulut sehingga bergaduh. Liufsidu, untuk rosakkan dia orang. Lebih baik awal-awalnya. Kecuali kalau dia minta tolong. Engkau kerja satu jabat dengan dia. Jadi paparazi aku lah. Kan? Kan? Kalaulah kita ada kuasa untuk mencegah kemungkaran, tu lain. Kita ambil gambar, report jaiz. Bukan nak merasakkan, cuma nak yang kata menyelamat mungkar, mencegah kemungkaran. Tu lain. Ni saja bawa mulut biar dia pecah ke, biar dia bergaduh ke. Termasuk hal-hal lain lah. Cakap orang, dia cakap kutuk orang tu, kita pergi cerita kat tuan dia. Engkau duk baik dengan Pak Haji tu. Dia cakap engkau macam ni tau. Tujuan apa? Tujuan nak pergi jadi baik. Tak akan jadi baik, jadi musuh lagi lah. Kan? Ini termasuknya al-adhu, termasuk dosa. Naqlul hadis. Jadi kita ni kadang-kadang, itulah bohong tu, ada bohong wajib, ada bohong sunat. Betul Piramli punya, ada ilmu Piramli ni. Kan? Bohong sunat. Yang wajib kalau nak mencegah kezaliman, kalau yang sunat nak menyelamatkan hubungan. Nak meredakan hubungan, nak mengharmonikan orang. Tak nak bagi dia masam-masam muka, tak nak bagi dia, yalah tak senang hubungan dengan kawan ni. Apapun kita, saya tak tahu lah. Padahal kita tahu apa yang dia cakap. Dia cakap apa? Tak tahu, saya tak pernah dengar. Selamat. Kan? Wa qala an-nabi, dan dalam hadis lain Nabi sebut, inna Allah azza wa jalla auha ilayya an tawada'u wa la yabghi ba'dukum 'ala ba'd. Dan telah berkata baginda Nabi SAW, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada aku agar kalian saling merendah diri, dan jangan sebahagian daripada kalian menzalimi, yakni memfitnah ke atas sebahagian yang lain. Contoh kita ambil iktibar dalam kisah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang hadithul ifki tu. Kan? Punca seorang je. Abdullah bin Ubay bin Salul dia sebar merata dah. Merata sebar seluruh Madinah. Sampai Nabi tertekan, Aisyah tertekan, mak dan ayah Aisyah Sayyidina Abu Bakar juga tertekan. Keluarga Nabi rasa malu. Sampai Sayyidina Abu Bakar bertindak macam nak buat kezaliman. Maksudnya apa? Dia sponsor satu family, kan, Ummu Mastah. Ada talian keluarga dengan dia. Dia orang miskin datang dari Mekah, dia bagi rumah, pakaian dan sebagainya. Sampai dia bersumpah nama Allah, aku nak tarik balik. Sebab apa? Anak lelaki dia terlibat tengok sebar juga, duk viral juga. Sayyidina Abu Bakar kata, aku nak tarik balik sponsor, tak nak bagi. Sampai Allah turun ayat. Jadi punca sebar mulut, dah apa jadi? Sana kacau, sini bilau, sana porak peranda. Benda sikit tapi akibatnya besar. Kita tak nak itu. Kita baru nampak dia jalan berdua, duduk dalam kereta berdua, kita dah sebar dah. Bagi tahu isteri dah mengamuk, sampai mak bapak, sampai mertua dia, tak tahu benda tu tak betul pun. Kita tengok rupanya dengan anak dara dia ke, adik dia ke dan sebagainya. Hanya puncanya. Bahaya. Lebih baik kita tawaduk je lah, diam je lah. Tak nak, takut aku silap. Anggap macam tu. Walaupun nampak dalam mata, kita rasa takut aku silap. Pergi cerita, Kang jadi besar ni, tak mau. Kan? Jangan bawa kepada kezaliman dan porak peranda masyarakat. Memfitnah ke atas yang lain. Dan bab al-mustabbani syaitanan. Dua orang yang bermaki hamun tadi ni adalah dua syaitan yang saling bercakap, memburukkan antara satu sama lain dan saling berdusta. Jadi orang yang maki hamun ni memang syaitan. Nabi sebut syaitan. Ni syaitan ni. Syaitan bercakap. Yang duduk terbang kot ni syaitan tak bercakap, duduk bisik je. Ni syaitan duduk bercakap. Jadi kita pun jangan jadi syaitan tu dah. Daripada Iyad bin Himar. InsyaAllah. Qala qultu ya Rasulullah ar-rajulu yasubbuni. Ada seorang dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang maki kat aku. Maki hamunku, mencela aku. Kata Nabi SAW, al-mustabban syaitanan. Nabi kata orang yang duk maki-maki ni, saling mencela tu ibarat, maksud adalah dua syaitan yang
yatahatarani, yang saling memburukkan antara satu sama lain, wa yatakadzabani, yang saling bohong mendustakan satu sama lain. Nabi sebut syaitan tu. Dua ekor tu syaitan. Senang. Jadi kalau kita duduk tang tu, kita pun syaitan lah. Kita yang nak maki, dia berhantam, kita hantam balik, dia hantam balik, kita balas balik, tak habis, kita lah syaitannya. Daripada Iyad bin Himar menceritakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memberi wahyu kepadaku, hendaklah kamu semua bersikap tawaduk, supaya seorang tidak bersikap melampau ke atas seorang yang lain, melampau pada perkataan, melampau pada perbuatan dan sebagainya. Dan seorang tidak berbangga diri ke atas seorang yang lain, nak nunjuk-nunjuk dia aja hebat. Bangga akulah hebat, engkau siapa aja. Tak boleh. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pandangan tuan jika ada seorang lelaki mencela aku di hadapan orang ramai, duk maki apa semua, cerita ke orang lain belakang, sedang mereka lebih rendah darjatnya daripada aku, lantas aku membalas celaan lelaki tadi, aku pun hantam balik. Kan? Adakah perbuatanku itu berdosa? Jawab Nabi SAW, dua orang yang saling mencela adalah ibarat dua syaitan yang saling memburukkan antara satu sama lain dan saling berdusta. Kan? Jadi lebih samat tak jawab. Tapi yang tu yang payahnya. Hati kita, panas baran kita, mana boleh tahan kadang-kadang. Menegak kebenaran bukan dengan cara maki lah, tak boleh maki. Kita jelaskan, kita cakap yang betul, astagfirullah, yang tenang tuan, sabar tuan. Sabar. Sebenarnya macam ni. Okeylah. Kita boleh jawab yang betul, jangan benda kotor kita balas yang kotor. Kita pun maki bom, dua sama aja syaitannya. Kan? Tapi memanglah bila maki kita pun sama taraf dengan dia, dia hantam dua perkataan maki, kita pun dua perkataan, dosa kat dia. Kita masih selamat. Tapi bahaya selalunya kita mana puas balas dua, kan? Dia maki dua, sebab kita nak hantam empat. Nak keluar kataan empat perkataan. Baru puas hati kita. Dia tak puas, puas hati aku. Boleh hantam balik, puas hati aku. Yang sebenarnya puaskan syaitan. Kan? Apa yang kita dapat puas, kita dapat dosa. Bila kita balas lebih, menanggung dosa. Selalunya kalau kita mula balas, dia tak ada had tu. Dia tak boleh nak stop. Dia lagi makin naik tinggi. Kan? Lebih baik kita stop terus. Awal-awal jangan mula. Astaghfirullahaladzim, lari pergi jauh-jauh tempat lain. Biar dia maki seorang-seorang dia. Kan? Tapi itulah benda yang susah kita nak buat, kan? Nak lawan nafsu. Ni semua cerita lawan nafsu ni. Lawan benda yang memuaskan nafsu kita. Itu kira puas nafsu. Sebenarnya kata-kata ayat lagi, wa kuntu harban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahdaitu ilahi naqatan qala an uslima falam yaqbalha wa qala inni akrahu zabdal musyrikin. Saya pun tak pasti ayat ni siapa. Menceritakan juga, aku asalnya adalah seorang kafir, sebelum dia Islam dulu, yang memerangi Nabi SAW. Lalu aku telah memberi hadiah waktu dia kafir lah, hadiah seekor unta kepada Nabi SAW sebelum aku meluk Islam. Namun baginda enggan menerima hadiahku dan baginda bersabda, sungguhnya aku membenci hadiah pemberian daripada orang musyrik. Jadi bukan tak boleh terima hadiah daripada orang musyrik. Cuma Nabi tak suka. Bukan berarti haram. Ada ketika Nabi terima daripada orang tak Islam. Seperti kisah Salman Al-Farisi yang hadiah kat Nabi. Nabi ambil je makanan. Salman mai hadiah, suruh orang sampaikan kepada Rasulullah, bagi tahu ini daripada Salman dan ini sedekah untuk Rasulullah. Dia tengok. Sedekah Nabi ambil, bagi-bagi sahabat. Nabi tak makan sikit pun. Dah ada tanda satu, Nabi akhir zaman tak makan sedekah. Esok dia bawa mai pula, hadiah, ya Rasulullah. Rasulullah bagi para sahabat semua, Nabi pun makan juga sikit. Dan nampak tanda yang kedua, Nabi tak terima sedekah, kalau sebut hadiah dia ambil. Jadi Salman belum Islam waktu tu. Tak boleh terima sedekah. Nabi bagi kat orang, edarkan, ambil bagi kat orang. Nabi tak ambil. Jadi hadiah Nabi terima. Sebab tu kalau kita bagi termasuk zuriat Nabi SAW, kita sebut hadiah, jangan kita sedekah. Walaupun dia miskin.
Dia miskin macam, yalah, miskin. Kita bagi, kata ni hadiah. Ada orang biasa boleh terima sedekah lah. Hak sedekah, Nabi dan keturunannya haram sedekah, haram zakat. Cuma mutaakhir ni ada ulama bahas zakat tak boleh terima ke? Mereka ahli baik ni, ahli baik, cerita ahli baik. Dia kata boleh terima kalau hak khumus tak diberi pada ahli baik. Apa dia khumus? Khumus ni 1/5. Pembahagian daripada harta rampasan perang mesti peruntukkan pada Nabi dan keluarga Nabi. 1/5. Di mana duit kita khumus tu? Ada pergi mana? Dalam Baitul Mal. Termasuk harta yang tak tahu siapa punya. Contoh katalah harta pusaka dah bercelaru dah, tak ada siapa tuntut, mungkin satu family daripada anak cucu cucit tu semua mati serentak, terbakar ke apa ke, kan? Mati serentak, tinggal tanah. Tanah tu siapa nak ambil? Tak ada siapa nak milik. Maka kembali kepada Baitul Mal. Yang ni patut diberi 1/5 pada keluarga Nabi SAW. Khumus. Jadi kata ulama, khumus tak diberi kalau mereka miskin, bagi sama ada hadiah ataupun zakat dia orang boleh terima. Kalau tak ada khumus ni. Tapi kalau khumus ni diperuntukkan tepat, maka mereka haram terima zakat. Dalam negara kita nampak tak ada lah bab khumus ni. Kan? Baitul Mal dia edarkan pada tempat-tempat yang lain. Tak ada khumusnya, 1/5 tu. Maka Ahlul Bait, sebahagian ulama fatwa boleh terima kalau mereka memang asnaf miskin. Miskin. Tapi kalau sampai ke tahap macam tu, maka kita sekitarnya juga terlibat dengan dosa. Kerana ini keturunan Nabi. Patut kita kena jaga kepentingan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak terima hadiah daripada ni, Nabi tak terima hadiah ni daripada orang musyrik. Seperti saya cerita tadi, Abu Rafi' hadiah Nabi tak nak terima sebab mereka musuh, betul-betul musuh, menentang. Adapun Salman, dia tak bermusuh, dia tak Islam tapi tak lawan terang-terang. Ni lawan terang-terang, sebab tu Nabi tak boleh terima. Kalau terima seolah Nabi tunduk kepada musuh. Nampak macam tu. Tapi kalau dia kafir, contoh orang kafir ni katalah raya, dia pun bagi hadiah. Ataupun kita punya birthday dia bagi hadiah, boleh je terima, tak ada masalah. Tak seperti Zam-Zam untuk orang Islam. Zaman Nabi, Zam-Zam, Nabi Islam ni Zam-Zam ada sebelum tu lagi. Sebab Islam zaman Nabi sebar dakwah tu, kafir sebelum tu lagi. Zam-Zam dah ada lama dah. Atuk Nabi yang jumpa telaga Zam-Zam. Walaupun Zam-Zam Nabi Ismail, tapi dah terkambus satu peringkat, orang tak jumpa tang mana telaga Zam-Zam. Satu peringkat 100 tahun juga orang tak tahu tang mana telaga dia. Kan? Terkambus. Sebab kaum Jurhum, mereka adalah bermusuh dengan orang Mekah, dia timbus semua telaga Zam-Zam, sumbat habis. Tutup. Sampai generasi dah tak tahu kat mana. Atuk Nabi Abdul Muttalib yang bermimpi, bagi isyarat, di situ telaga Zam-Zam, kau pergi korek balik. Maka dia jaga, esok dia pergi korek balik, jumpa keluar semua air. Jadi orang muliakan atuk Nabi Abdul Muttalib tu. Kerana dialah orang pertama jumpa balik telaga Zam-Zam. Sampai hari ni. Tapi sekarang ni dah tutup lah. Tak ada dah. Tapi dia pasang pipe mana, dia sedut. Tutup atas tu lah. Kalau tidak, macam-macam masuk. Botol pun semua masuk. Kan? Orang mandi, tah kencing pun masuk balik, tak tahulah. Kan? Tapi apapun, tetap telaga Zam-Zam tetap bersih. Selamat. Jadi yang hebat, memang hebat lah, memang ajaib lah telaga Zam-Zam ni. Sebab Zam-Zam kecil je, bukan dia laut. Dia macam telaga kita, bulat gitu. Tapi flow dia tu, siapa kawal? Kalau kita tangki, pasang pipe, dia ada bola tu kan. Kalau penuh, dia tutup. Air kurang, bola jatuh bawah, air keluar lah. Dia tak pasang bola pun. Mainlah jemaah haji 3 juta, 4 juta, cukup je Zam-Zam. Habis balik bulan Muharram, semua 3 juta balik. Tinggal beratus ribu orang Mekah. Juta je lah orang Mekah. Zam-Zam tak melimpah pun. Kan? Dia kontrol sendiri. Zup. Tetap maintain duk kadar tu.
Orang main banyak pun dia keluar banyak sampai kadar tu, orang tak ada pun dia tak melimpah keluar. Tu luar biasa. Masya-Allah. Tadi tak mana kita cerita ni. Falam yaqbalha, Nabi tak terima hadiah daripada musuh musyrik. Jadi kesimpulan dari tadi ni, maka orang yang bertengkar, kalau sekadar jawab sikit-sikit, itu dosa dilonggok pada orang pertama. Kalau dia jawab lebih, itu dia menanggung dosa juga kerana dia menzalimi. Tetapi tetap dua-dua tu dikira syaitan. Nabi sebut macam syaitan. Ni mustabban ni maki, perkataan yang tak betul, tak elok lah. Maki dalam masyarakat kita lah. Kadang-kadang dalam masyarakat orang lain dia kata perkataan tu maki, tapi bagi kita tak maki pun. Tak nampak kotornya. Seperti orang Mesir, maaf cakap lah, kalau dia maki orang, dia sebut yakhrab baitak. Ni kalau orang Mesir dengar marah ni. Apa dia makna yakhrab baitak? Runtuh rumah kau. Kita rasa tak ada apa-apa. Tak maki pun macam tu. Kan? Runtuh rumah kau, tak ada apa. Oh, tapi kalau itu sebut boleh naik tangan. Oh, boleh tumbuk. Sebut macam tu. Merah muka telinga dia. Sensitif kata. Jadi kita kena tengok masyarakat. Kita pergi duduk Mesir, jangan sebut benda tu. Kalau kita di sini sebut benda tu, kira tak ada apa-apa, okeylah. Kan? Dia orang keluar nama binatang lah selalunya. Kan? Binatang lembu lah, yang paling sensitif anjing dengan himar lah, keldai. Itu dia marah sebut benda tu. Cuma bagi masyarakat kita faham kalau perkataan tu, dia ni apa pula mencarut, semua orang faham. Contoh dia sebut apa? Lahbau kan. Orang Kedah pun tahu lahbau ni macam nak gaduh ni. Kali tu jangan gunalah. Mungkin dalam masyarakat tu dah biasa perkataan tu. Tak marah pun. Jumpa apa khabar lahbau kau lama tak jumpa. Kan? Dia okeylah, dia pun jawab balik kan. Lahanat kau semuanya. Dia pun sebut juga. Perkataan jadi mesra aje. Kami tak gaduh pun. Jadi sebaiknya kita elak. Sebab perkataan yang tak baik ada kesannya dalam iman kita. Ada kegelapan dalam iman kita. Jadi perkataan yang tak baik jangan kita biasakan. Walaupun tak menimbul marah, tak menimbul gaduh, lagi tambah mesra apa? Rasa lebih mesra. Lebih baik kita guna perkataan lain lah untuk mesranya. Jangan guna perkataan yang macam tu. Gila selalu gila kan. Baik, kalau baik pun gila, baik gila. Kan? Alim gila. Alim pun gila. Kan? Aduh. Lebih baik ialah kita yang faham ni jangan gunalah. Kan? Orang yang tak faham tu dia tetap buat juga, biar tak apalah, kita tegur lah. Banyaklah benda tu. Mungkin lah kan. Mampu semua mampu apa dia? Baik nak mampu kan? Sedap nak mampu alim nak mampu dia. Kan? Semua mampu aduh. Ada. Jadi itulah kalau boleh perkataan-perkataan yang kurang cantik itu kita takut. Time kita kata nak mampu, mulut kawan tu masin, orang kata mulut masin, malaikat amin, mampu terus kawan tu. Ambil kau. Kan? Jadi. Kan? Sebab bila mana tahu kok mulut kita time tu kita tahajud bersih hari tu, mulut jadi sungguh. Kita duk keluar juga perkataan tu jadi sungguh. Tak mampu kawan tu balik kat kita. Kan? Jadi itulah perkataan-perkataan yang tak baik ni kita elaklah. Okey, bab sibabul muslim fusuqun, bab mana menyatakan mencela, makilah. Bahasa kita lebih tepat kita faham, maki orang Islam adalah fasik. Daripada Muhammad bin Sa'ad bin Malik meriwayatkan daripada bapanya yang meriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, mencela seorang mukmin muslim itu adalah fasik. Sibabul muslim fusuq. Apa dia fasik? Fasik ni dikira orang jahat, orang berdosa. Orang sama ada dia buat satu dosa besar dikira fasik. Buat satu dosa besar tak taubat. Diam gitu je.
dikira orang fasik. Ataupun dia sentiasa buat dosa kecil, lepas hari ni buat benda ni tadilah, macam perkataan tu macam dosa kecil. Kan? Dia jumpa lah habar apa semua tu kan. Dosa kecil, tapi bila selalu buat yang kecil, bila timbun jadi besar. Jadi gunung. Kan? Sahabat tanya, Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata apa ni? Fa innal jibala minal hasa, kata-kata antara kata-kata dia. Hati-hati kamu daripada dosa kecil, kerana apa? Kerana bukit besar tu berpunca daripada batu kecil. Timbun mai, dah jadi besar. Berarti dosa punya tu juga kecil punya kecil dah jadi dosa besar. Imam Zahabi juga, kalau orang yang sentiasa dengan dosa kecil akan dicatat sebagai dosa besar. Seolah dia rasa tak salah dosa kecil tu. Tak ada apa-apa. Itu dosa besar tu. Kan? Jadi dengan perkataan biasa-biasa tadi, mungkin tak jadi dosa besar. Contohnya kita biasa cakap yang tak baik dengan dia. Tiba time dia mood dia tak baik. Mood dia mengamuk dengan isteri dia, kena marah dengan isteri apa semua. Mai kita keluar, dia dah naik angin, lain macam. Jadi bahaya. Ya. Sibabul muslim fusuk. Keluar perkataan yang tak baik, makiamun pada orang muslim, itu adalah fasik, dosa. Orang fasik adalah orang terlibat dengan dosa. Jadi kita orang mukmin tak boleh kekalkan dosa. Memang kita tahu kita ni kadang-kadang terjebak. Tapi orang mukmin terjebak, astagfirullahalazim, Allah silap, sedar dan kembali pada Allah Taala. Itu mukmin. Bukan orang fasik terjebak, tak ada apa-apa lah, lantaklah, biarlah. Ini dia lebih kena teruk lagi. Okey, hadis satunya daripada Sayyidina Anas bin Malik menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berkata, bukanlah seorang yang suka bercakap kotor. Itu dia. Walaupun bukan perkataan maki. Cakap kotor ni lagi luas, lagi umum. Maki itu perkataan tertentu. Cakap kotor. Kan? Suka melaknat. Ni laknat bahayalah. Duk sebut laknat. Cakap kotor ni lagi umum. Mungkin cakap hal-hal hubungan suami isteri. Sampai orang tu, Allah, mak apa kau cerita, malu lah nak cakap hal tu. Kan? Fahishan wala la'anan, duk suka laknat. Wala sabbaban, suka kutuk maki hamun dengan perkataan yang kata maki lah. Kana yaqulu 'indal ma'tabah ma lahu tariba jabinuhu. Baginda berkata, apa faedah? Jadi baginda kata kepada orang yang suka duk maki-maki ni, apa faedah untuknya dengan bersikap demikian? Moga dahinya berlumuran tanah, yakni ia tidak dapat kebaikan, tidak akan dapat kebaikan. Itu bahasanya lah, kan, tak dapat kebaikan langsung. Tak ada pahala apa pun duk cakap benda-benda macam tu. Kalau kecuali kita yang bermusuh terang-terang, seperti Fir'aun, apalagi yang memang diiktiraf dalam Quran dan hadis memang dia musuh Islam. Sebab mungkin dia musuh hari ni, kita tak tahu, kita kata moga kena laknat pada dia kena laknat. Kita sebut khusus orang tu kena laknat. Kan? Mana tahu esok lusa dia dapat Islam, laknat tu nak balik ke mana? Laknat dah keluar. Dia akan cari tempat tu. Dah kau ni masuk Islam, tak layak dah terima laknat, pun balik ke orang cakap. Kan? Kecuali memang kalau Nabi cakap benda yang betul lah, benda yang pasti akan dapat kena ke dia. Bodoh tu kira perkataan kotor lah kot. Nak kata maki tu, tak selalunya orang maki orang kata bodoh ke? Kan? Bodoh perkataan kotor lah. Masuk tadi perkataan fahishan. Fahish ni benda kotor, benda tak sesuai kita cakap. Mungkin masyarakat ada orang tak boleh terima, dengar, alamak. Jadi macam dia cakap pun kadang-kadang orang dengar, alamak, apa dia kata aku bodoh macam tu, apa dia maki aku. Padahal dia cakap biasa-biasa aja. Jadi penerimaan orang tu menyebabkan mungkin timbul permusuhan nanti. Lebih baik kita elak lah. Mungkin tak dikira maki lah kot. Itu dikira perkataan tak baik. Jadi kita memang kadang-kadang marah kita ni tak boleh kontrol. Terkeluar juga kan. Terkeluar benda yang tak patut kita cakap. Itulah orang mukmin dah kembali balik. Astaghfirullahaladzim. Bersih balik. Bila sebut Abdullah, selalunya Abdullah bin Mas'ud.
Selalunya Abdullah bin Mas'ud. Kalau sebut Abdullah saya tak tahu bin apa. Ramai Abdullah zaman Nabi. Tapi selalunya yang lain-lain disebut binnya. Contoh Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair disebut. Sama ada sebut Ibnu Zubair, tak ada perkataan Abdullah. Ataupun Abdullah bin Zubair. Ibnu Umar, Ibnu Amru bin Al-As, Ibnu Abbas. Tak sebut Abdullah. Kebiasaan ahli hadis sebut macam tu. Bila sebut Abdullah saja, maksud Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud takkan dia orang panggil dengan Ibnu Mas'ud. Jaranglah, jarang. Selalunya disebut sebagai Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina sahabat lah. Kalau sahabat. Ibnu Mas'ud memang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud. Kan? Sahabat Nabi. Sebab apa? Sebab mungkin tak tahu status Mas'ud, bapa dia tu Islam ke tidak. Sebab tu orang jarang panggil Ibnu Mas'ud. Kan? Tapi kalau Ibnu Umar, Sayyidina Umar, bapa dia. Ibnu Zubair, bapa dia Zubair bin Awam, sahabat. Jadi anak dan bapa semua sahabat. Ibnu Abbas, sahabat. Dua-dua sahabat, anak dengan bapa. Ibnu Amru dan sebagainya. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud, selalunya orang sebut Abdullah je. Adik-adik, kadang-kadang sebut full lah Abdullah bin Mas'ud. Dia masuk Islam peringkat 30 orang masuk Islam. Awal-awal Islam. Jadi tak pasti ayah dia mungkin dah tak ada ke, tak tahu ke mana kan. Dia waktu tu masih kuli lah, jadi kuli pekerja kepada Abu Jahal, jaga kambing dan sebagainya. Jadi mungkin dia bukan orang Mekah ke, kita pun tak tahu status ayah dia tu. Jadi dia kata apa, hadis yang sama juga, sibabul muslim fusuq, memaki orang Islam jadi dikira fasik, qitaluhu kufrun, dan bunuh orang Islam kafir. Kan? Membunuh orang Islam dikira kafir. Kafir di sini sebagian ulama bukan sebut kafir akidah, tapi kafir yang kafir nikmat, terlibat dosa besar. Cuma dalam Al-Quran sebut apa tu? Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu, siapa bunuh satu jiwa mukmin, maka Allah balas balasan untuk dia jahannam khalidan, neraka jahanam kekal. Jadi ulama bahas bila bunuh orang tu kafir ke tidak. Sebab azab dia kekal macam orang kafir. Kekal. Kalau dia Islam, mungkin tak kekal, dia akan keluar sebagai syurga. Tapi Allah sebut bunuh satu jiwa mukmin kekal dalam neraka jahanam. Dan kisah seorang lelaki yang bunuh 99, akhirnya bunuh 100 orang, Allah terima taubat dia. Maksud dia tak sempat taubat pun, baru nak pi bertaubat, mati tengah jalan, dah Allah terima masuk syurga. Berarti kalaulah bunuh tu sebagai tak Islam, sudah pasti dia kena syahadah dulu baru Allah terima. Kan? Kena syahadah, ucap Islam dulu. Kalau taubat saja, saya bertaubat tak nak bunuh orang, tak jadi, kena Islam dululah. Kan? Jadi kata ulama, bunuh orang tak dikira kafir. Kafir di sini adalah kufur nikmat yang terlibat dosa besar. Kan? Tapi tetap azabnya kekal. Azabnya kekal. Kecuali dia bertaubat dan kembali pada Allah Ta'ala. Kekal. Tak ada selama-lama. Tak ada penamat. Tak ada penamat. Na'udzubillah min dzalik. Kesian kat dia orang. Kan? Jadi sebab itulah kita bersyukurlah kita dapat Islam dan sebagainya. Jadi kalau boleh kita lah tolong selamatkan. Inni ubahi bikumul umam. Nabi kata, aku bangga kamu tolong banyakkan umatku. Dia tu baik, kadang baik yang kita kan. Baik, lebih baik pada orang Melayu, orang Islam ni. Kan? Tolong baik apa semuanya. Kesian ada orang. Jadi kalau fikir itu memang kita berhaklah untuk offer Islam kat dia. Kan? Dia tak terima tu lah hal lain lah. Jadi macam zaman Nabi juga, yang masuk Islam, mak bapak dia orang tak Islam, tetap macam tu kan. Hadis seterusnya daripada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia menceritakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki menuduh seorang lelaki yang lain dengan tuduhan fasik, itu dia, atau menuduhnya dengan tuduhan kufur, kafir, melainkan tuduhan itu akan berpatah balik pada tuan cakap. Jika orang yang dituduh itu bukan tak layak terima tu. Jadi 4 perkataan yang dia akan melantun balik pada kita kalau tak layak pada orang tu. Apa dia? Yang pertama di sini fasik,
engkau ni fasik, na'udzubillah, tak boleh. Dia tu orang soleh, baik, di sisi Allah Ta'ala, benda tu pelik kat kita. Kena bertaubat kita ni. Kafir, samalah. Cakap kau tu kafir, tak boleh. Tapi kalau secara umum tak apa. Contohnya siapa sembah berhala kafir. Kan? Tu tak balik pada kita, dia takkan balik. Memang benda tu betul. Tapi kita tak kata engkau. Walaupun kita nampak dia sujud pada berhala, jangan kata engkau kafir ni. Tak boleh cakap macam tu. Sebab kita kena, ulama tak berani nak hukum murtad kecuali cari jalan. Kotlah mungkin dia sujud tu tersepak batu, gedebung kepala situ. Kan? Tersepak batu. Mungkin orang tolak belakang gedebung macam tu, kita nampak ambil gambar, time jatuh. Nampak punya sujud. Mungkin dia pening lalat apa, mabuk laut apa, berdemam jatuh macam tu. Pengsan ke apa. Jadi dia akan buat kemungkinan, mungkin nak elak, tak berani cakap kata dia murtad tu. Tak berani kata dia kafir. Takut. Walaupun jelas ni gambar, kita jangan gambar orang cakap atas orang cakap. Pun dah hukum dah. Oh, kau dengar apa? Dengar kawan tu cakap. Siapa dia? Tukang tu cakap. Kawan tu cakap. Oh, kafir. Oh, senang-senang sangat, mana boleh. Bab kafir, bab fasik, lagi pada lagi 4 perkataan semuanya, laknat dan munafik. 2 lagi, laknat dan munafik, balik kepada Tuhan dia juga. Kan? Na'udzubillah min dzalik, tak boleh kita tuduh. Walaupun nampak jelas dia macam tadi ni, kita kena cari jalan. Tak kot, dia mungkin macam ni kot, mungkin tak kot. Jadi para ulama, mufti pun nak keluar perkataan, memang dia murtad, memang dia kafir, dia tak berani buat putusan sendiri. Dia panggil, tanya orang macam ni, keadaan dia macam ni. Lepas tu panggil dia pula, apa berlaku, apa kena penjelasan. Sebab tu kadang-kadang kita marah mufti, apa ni, kes berlaku lama dah, tak keluar lagi fatwa. Kan? Mungkin dia orang tu, panggil orang ni, panggil mesyuarat jabatan ni. Nak keluar satu hukum tu kafir ke tidak, bukan senang. Tapi kalau sebut cara, maksudnya Nabi pernah sebut cara umum, siapa yang berak buang najis bawah ni dilaknat oleh Allah. Siapa yang pakai tatu, dipakai tatu, laknat. Siapa yang pakai rambut palsu, dipakai rambut palsu, laknat. Cara umum tu tak ada masalah. Memang betul lah, tepat. Tapi kalau sebut, contoh kita nampak dia pakai rambut palsu, kita kata engkau laknat, tu tak boleh. Walaupun Nabi kata siapa pakai rambut palsu, laknat, kita tak tuduh engkau, si fulan ni laknat Allah. Tak boleh. Kita kena selidik dulu. Kalau nak sebut pun kena kaji dia. Tah dia dipaksa, diugut, kau tak pakai kena sembelih. Jadi andaian tu kena buat dulu. Ni tak nampak je laknat, pakai rambut warna biru, laknat Allah Ta'ala. Nak tengok dulu. Kan, kena kaji dulu. Nampak macam perempuan tapi pakai baju lelaki, laknat Allah pada dia. Tak, kena panggil dulu. Dia tak faham hukum, tak tahu pun benda tu salah. Tak boleh kita nak hukum dia. Kan? Jadi benda-benda yang andaian ni perlu kita teliti. Perkataan-perkataan, 4 perkataan Nabi kata. Dalam hadis ni 2. Dan hadis lain saya bawa tentang laknat. Apa lagi satu? Munafik. Munafik pun tak boleh tuduh. Engkau munafik. Tapi kalau kita sebut siapa buat macam ni munafik, siapa buat macam ni munafik. Kan? Memang benda tu adalah hadis. Contoh, siapa yang cakap bohong munafik. Tiba-tiba kau tu bohong, kita tak boleh kata kau munafik ni. Tak boleh. Kan? Tak boleh kata macam tu. Bahaya. Takut benda tu tersilap. Kita ingat bohong rupanya betul. Kan? Kita ingat bohong rupanya bohong sunat. Kan? Tak boleh. Jadi kita terlibat dengan perbuatan yang tak, ni laknat tu patah balik pada kita. Jadi tak baiklah yang politiknya tuduh orang tu kafir dan sebagainya. Benda tu tak sepatutnya jadi macam tu. Yang tuduh Syiah tu ialah tak ada 4 perkataan tu yang patah balik. Kalau tuduh Syiah tak berarti kita tuduh dia kafir. Kan? Contoh kita nampak dia buat perbuatan Syiah. Contoh semayang ada batu, semayang tepuk paha macam ni. Kan? Adalah poin-poin yang kita nampak macam dia Syiah, kita nampak macam dia Wahabi. Benda tu taklah terlibat dengan 4 perkataan tadi. Kafir, laknat, fasik, apa semua itu. Jadi kalau salah tetaplah kita berdosa. Kita kata dia ni Syiah padahal dia tak Syiah pun. Kita tetap berdosa, memfitnah pula. Bukan bab cakap patah balik pada kita ni, tapi bab lain. Yalah kita ni siapa? Kalau kita ni sekadar sembang kedai kopi, baik kita diam je lah. Kalau kita ni jawatan agama, pegawai penyiasat, tu kena pergi selidik. Tak boleh duduk diam.
Berdosa engkau duduk diam. Kau ada jawatan, kau ada kuasa, kena pergi selidik, pergi kaji, tanya siasat. Kan? Untuk selamatkan orang lain. Itu tugas dia orang. Kita duduk kedai kopi je pun. Oh dia ni Syiah, dia ni tak betul Syiah, tak betul Syiah. Tak ada apa pun. Sembang minum kedai dah kopi, bayar kedai mamak, jalan. Tu sekadar nak puas nafsu kita aje. Tu tak payah, berdosa lah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una barikana fi. Allah barikana fi hadzal yawm barikana fi jam'ina hadha barikana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'al syafi'an lana yawmal qiyamati ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu taqabbal. Assalamu alaikum.